Okey, meh, kita teruskan pembelajaran kita meh dalam aplikasi pembezaan ini, dan dalam video ini kita akan membincangkan tentang masalah yang melibatkan perubahan kecil dan penghampiran. Okey, meh? Okey, cikgu. Okey, meh, sebelum kita memulakan pembelajaran kita meh, kita minta lah daripada rakan-rakan Amir ataupun siapa sajalah yang menonton video ni supaya dapat memberi sedikit respon meh, sama ada komen ataupun like dan yang terbaiknya kalau boleh subscribe Kami kan? Ya cikgu, betul cikgu. Itulah meh, kita perlukan meh sebenarnya respon ini supaya kita boleh buat penambahbaikan dalam penghasilan video-video selepas ini. Betul tak meh? Betul cikgu, betul. Okey meh, kita jangan buang masa, kita teruskan pembelajaran kita untuk kali ini ya. Okey cikgu, okey. Okey meh, kita mulakan pembelajaran kita di sini meh dengan aktiviti penerokaan Okey, jadi kita nak lihat apa yang dikatakan sebagai perubahan kecil Baik, di sini kita mulakan dengan melihat gambar ni. Ini adalah gambar kuku di jari kita meh. Okey, kita tahu meh bahawa kuku kita pada hari ini lebih panjang daripada hari semalam. Amir percaya tak yang tu? Betul cikgu, percaya cikgu. Okey, tetapi meh, pemanjangan kuku ini kita tak nampak. Betul tak meh? Betul cikgu, betul. Jadi di sini meh yang dikatakan berlakunya perubahan kecil kepada pemanjangan kuku ni. Boleh faham tak konsep perubahan kecil tu? Okey cikgu, okey. Faham cikgu. Katakanlah meh, panjang kuku ini kita ukur sebagai X. Oleh itu meh, perubahan kecil kepada pemanjangan kuku ini kita akan tulis sebagai delta X. Cikgu, dia kena pakai delta ni ke cikgu? Betul. Delta ini meh menunjukkan bahawa dia merupakan suatu nilai yang sangat kecil tau. Dan yang lebih tepat meh, delta ini menunjukkan suatu perubahan yang sangat kecil. Boleh meh? Boleh juga, boleh. Okey. Kita lihat meh satu lagi contoh. Kita tanam pokok kan? Kita tahu bahawa pokok ini hari ini lebih tinggi dibandingkan dengan hari semalam. Tapi ketinggian dia tu meh kita tak nampak tapi kita percaya bahawa hari ini dia lebih tinggi daripada hari semalam. Kan? Betul juga, betul. Okey, kalau macam tu meh, di sinilah berlakunya perubahan ketinggian. Dan perubahan ketinggian ini sangat kecil. Okey, kalaulah ketinggian pokok ini kita labelkan sebagai inch, maka perubahan ketinggian yang sangat kecil ni meh kita nak simbolkan sebagai apa? Kalau macam tu cikgu, kita akan gunakan delta H lah cikgu. Ya, betul, tepat sekali Okey, jadi Amir dah nampak tak gambaran apa yang dipanggil sebagai perubahan kecil? Okey cikgu, okey. Dan satu lagi meh, Amir tahu kenapa kita kena gunakan simbol delta ni? Tahu cikgu, tahu. Okey, bagus. Kita teruskan meh. Okey meh, kita teruskan aktiviti penerokaan kita meh dengan melihat gambar rajah ni. Okey, ini adalah gambar sebatang rod besi Okey, rod besi ini apabila dipanaskan kita tahu yang dia akan mengembang. Yang tu meh tahu kan? Tahu cikgu, dah belajar dalam sains. Okey, bagus gunakan pengetahuan sains Amir tu baik. Sekarang ni apa yang kita nak lihat ialah keratan rentas bagi rod besi ini yang berbentuk bulatan ni. Okey. Jadi meh, sebelum besi ini dipanaskan kita boleh dapat satu bacaan jejari dia. Kita nyatakan sebagai jejari asal. Jadi tulis di situ ialah J asal Okey, pada masa yang sama meh, kita juga boleh dapatkan nilai luas bulatan ini sebelum dipanaskan. Kita tulis sebagai luas asal Okey, selepas kita panaskan meh, besi ini akan mengembang. Bila dia mengembang meh, maka akan ada satu bacaan yang baru dari segi jejarinya. Jadi cikgu tulis di situ jejari baru ataupun J baru Okey meh, pada masa ini meh kita dapat tahu bahawa di sinilah berlakunya perubahan kecil jejari yang bertanda merah tu, dan kita nyatakan sebagai delta J. Okey, seterusnya dalam aspek luas bulatan juga akan berlaku perubahan di mana bahagian yang hijau itulah perubahan kecil dalam luas bulatan ini yang kita labelkan sebagai delta L. Boleh faham yang ni meh?
Okey, cikgu boleh faham cikgu. Okey, bagus Okey meh, daripada sini meh kita boleh buat pemerhatian beberapa perkara yang dapat kita lihat di sini, iaitu yang pertama delta J dia akan sama dengan J baru tolak J asal. Okey, seterusnya meh nilai hampir bagi luas sama dengan luas asal tambah perubahan kecil luas, iaitu delta L. Maksudnya di sini meh luas bulatan ini selepas dipanaskan macam mana kita nak dapat? Kita ambil luas asalnya dan kita akan tambahkan dengan perubahan kecil luas yang di bahagian luar ni. Cikgu, kenapa cikgu guna istilah nilai hampir bagi luas cikgu Kenapa nilai hampir tu cikgu Bagus soalan Amir tu. Okey meh, dia kan berkaitan dengan apa yang cikgu kata tadi. Bila kita panaskan besi ini kan dia akan mengembang. Tapi dia mengembang tu meh dalam keadaan yang kita pun tak nampak. Dia sangat kecil tau pengembangan dia. Jadi meh kita tak dapat nak kira nilai luas secara tepat. Yang kita boleh buat ialah anggaran nilai hampir dia saja. Betul tak? Betul juga cikgu Okey cikgu, saya faham. Di sini lah meh apa yang kita nak belajar berkaitan dengan perubahan kecil dan penghampiran. Di sini meh perubahan kecil ni merujuk kepada delta J dan penghampiran ini merujuk kepada perkara yang kedua, iaitu nilai hampir ni. Macam cikgu jelaskan tadi. Okey cikgu, okey. Okey meh, kita teruskan aktiviti penerokan kita meh dengan melihat gambar rajah ni. Okey, ini adalah suatu garis perentas AB, okey, garis yang berwarna hitam ni. Dan yang biru ni adalah garis tangent yang ni pernah tengok dulu kan meh? Pernah cikgu, masa kita belajar pembezaan prinsip pertama dulu cikgu. Okey, betul. Okey. Jadi sekarang ni garis perentas AB ni kita binakan segitiga bersudut tegak di sini dan kita labelkan di sini sebagai delta X dan sini delta Y Okey. Kemudian A dan B ni kita bayangkan dia sangat hampir sangat hampir tu maksudnya A dan B tu duduk sebelah-sebelah lah Okey cikgu. Tapi bila kita letakkan AB betul-betul sebelah-sebelah ni, susah kita nak bincangkan Kita letakkan jauh sikit sini. Supaya mudah kita lihat delta Y, delta X tu. Jika A dan B sangat hampir, apa yang kita dapati ialah kecerunan garis perentas AB ni, iaitu delta Y per delta X ini, okey, nilai dia akan hampir sama dengan kecerunan garis tangent ni. Betul tak? Okey juga betul. Jadi kita tulis di sini tanda hampir. Nampak? Dia bukan tanda sama dengan maka di sini dapatlah kita binakan suatu hubungan antara delta Y per delta X dengan dy per dx, iaitu delta Y per delta X hampir sama dengan dy per dx. Jadi macam mana boleh timbul dy per dx di sini? Sebab kita tahu bahawa kecerunan tangent diperolehi daripada fungsi kecerunan ataupun terbitan pertama. Betul tak? Betul juga betul. Okey. Jadi di sini kita buat susun atur semula, dapatlah kita tulis delta Y menghampiri dy per dx darab dengan delta X Okey, maka di sini kita dapat binakan suatu rumus di sini. Jadi rumus ni kita kenali sebagai rumus perubahan kecil. Macam ni, faham tak ni Okey cikgu, setakat ni. Okey, kita teruskan dengan aktiviti penerokaan. Okey, diberikan di sini sebatang rod besi berkeratan rentas berbentuk bulatan dipanaskan. Kemudian jejari keratan rentas rod besi tersebut bertambah dari 5 cm kepada 5.01 cm. Okey, dia macam kita bincangkan tadi kan? Ya cikgu, betul. Kemudian kita diminta untuk cari yang pertama perubahan kecil yang sepadan bagi luas keratan rentas dan yang kedua nilai hampir bagi luas keratan rentas yang baru. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, di sini kita tengok maklumat berkenaan dengan jejari yang diberikan. Okey, dinyatakan bahawa jejari bertambah daripada 5 kepada 5.01. Jadi maksudnya jejari asal dia ialah 5 cm, jejari baru dia 5.01 cm. Maka daripada sini kita dapat maklumat iaitu pertambahan kecil jejari ataupun kita tulis sebagai delta J akan sama dengan 0.01. Okey. Baik, di sini kita membincangkan tentang luas keratan rentas yang mana keratan rentas ini berbentuk bulatan.
maka kita perlukan rumus luas bulatan ya. Jadi rumus luas bulatan ditulis sebagai L sama dengan pi J kuasa 2. Dan juga kita boleh nyatakan dia sebagai satu fungsi L dalam sebutan J ya. Maka kita perlukan terbitan pertamanya. Maka terbitan pertama bagi fungsi ini ialah dl per dj lah, sama dengan 2 pi j. Mai faham tak ini? Okey cikgu, saya faham. Okey, seterusnya kita nak dapatkan perubahan kecil yang sepadan bagi luas keratan rentas. Kita akan gunakan rumus perubahan kecil. Okey, rumus perubahan kecil seperti mana yang kita perolehi tadi kita tulis sebagai delta y menghampiri dy per dx darab dengan delta x. Okey, dalam konteks situasi ini maka rumus perubahan kecil ini kita akan tulis seperti inilah. Cikgu, boleh tak cikgu kalau Amir kata macam ni? Dy per dx ni cikgu ialah terbitan pertama. Kemudian cikgu, terbitan pertama kita letakkan di sini, tengah-tengah ni. Jadi, dalam konteks ini cikgu, terbitan pertamanya ialah dl per dj. Oleh itu cikgu, kita letakkan dalam rumus ni, kita letakkan di tengah-tengah dl per dj ni. Kemudian cikgu, di sini di bawah ni ialah dx, kemudian kita darab dengan delta x. Dalam konteks ni cikgu, sini dj, maka darablah dengan delta j. Dan satu lagi cikgu, di sini dy, maka di sebelah kiri ni delta y. Jadi di sini dl, di sebelah kiri ni delta l lah cikgu. Boleh tak cikgu kalau Amir kata macam tu? Okey itu sebenarnya sebagai satu panduan yang bagus tu jadi kita sesuaikan dengan konteks yang diberikan Okey, boleh Boleh cikgu. Okey, kita teruskan. Baik, di sini diperlukan dl per dj darab dengan delta j. Okey, dl per dj kita dapat 2 pi j darabkan dengan delta j lah 0.01. Dan kita ringkaskan. Tapi di sini kita perlu gantikan nilai j ni tau. Nilai j ni ada dua satu j yang asal, satu j yang baru. Okey, jadi cikgu bagi tips di sini. Dalam apa jua keadaan nilai j ini mesti digantikan dengan j yang asal. Jadi j asal kita ialah 5 kan. Okey, gantikan dengan 5 dan kita ringkaskan. Itulah jawapan kita. Amir faham tak dengan jawapan yang diberikan ni, apa maksud dia? Maksudnya cikgu, yang Amir faham lah, apabila jejari dia bertambah sebanyak 0.01, maka luas bulatan ini bertambah sebanyak 0.1 pi cm kuasa 2. Betul ke cikgu Amir kata tu? Betul. Bagus. Bijak hari ni Amir lain macam cikgu tengok Lain macam mana tu cikgu? Amir nampak serius hari ni Tak cikgu, hari ni Amir nak fokus sikit. Sebab aplikasi pembeza ni dia orang kata susah sikit. Ish, kamu ni diorang tu siapa Tak adalah, kawan-kawan Amir lah cikgu. Okey, macam setakat ni macam mana, susah? Setakat ni okey lah juga cikgu. Okey. Fokus Okey, seterusnya kita lihat yang B, nilai hampir bagi luas keratan rentas ni. Nilai hampir ni kita kira macam mana? Luas asal tambah dengan pertambahan kecil luas. Okey, nak dapat luas asal macam mana? Gunakan rumus luas pi j kuasa 2. Okey, kemudian tambahkan dengan delta L. Jadi nak dapatkan luas asal jejari tu pastinya kita akan gantikan dengan jejari yang asal lah. Jari asal J sama dengan 5 kan. Kemudian delta L kita dah dapat dah tadi 0.1 pi tu. Kita ringkaskan, akhirnya dapatlah 25.1 pi cm persegi. Itulah dia nilai hampir bagi luas keratan rentas yang baru selepas rod besi itu dipanaskan. Cikgu, Amir nak tanya sikit dah. Apa dia Nilai delta J ni cikgu, dia mesti sentiasa positif ke cikgu? Tak boleh ke negatif? Boleh negatif. Delta J ni dia boleh positif, dia boleh negatif. Okey, kalau kita tengok contoh yang kita bincangkan ni, kita panaskan dia mengembangkan. Jadi maksudnya delta J akan positif lah sebab dia bertambah. Tapi dalam situasi lain bila kita panaskan suatu benda tu dan dia akan mengecut, maka dia akan jadi negatif. Contohnya macam mana kita tengok kalau ketul ais ais bila kita panaskan dia akan mencairkan. Okey, katakanlah ais tu dia berbentuk bulatan. Macam mana ini tadi? Jadi bila kita panaskan ais tu, maka dia akan mencair.
pastinya jari bulatan tu akan semakin memendek, betul tak? Dalam konteks itu maka delta J dia akan negatif lah. Okey juga, okey. Faham. Macam tu Jadi kesimpulannya delta J ni dia boleh positif, dia boleh negatif, tengok pada konteks. Boleh. Okey juga. Okey untuk slide yang seterusnya ni kita akan lihat contoh-contoh soalan Okey, yang pertama di sini diberi y sama dengan 4x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2. Cari yang pertama perubahan kecil dalam y apabila x menokok dari 6 kepada 6.05. Yang kedua cari nilai hampir bagi y. Okey, macam mana cara kita nak jawab? Okey, yang pertama kita lihat maklumat diberikan berkenaan dengan x X berubah daripada X asal kepada X yang baru, di mana X asalnya 6. Dia berubah kepada 6.05. Jadi maklumat di sini memberitahu kita tentang delta X iaitu 0.05. Okey, seterusnya untuk mendapatkan perubahan kecil dalam Y, pastinya kita perlukan terbitan pertamanya. Jadi di sini dapatlah dy dx sama dengan 12x kuasa 2 tolak 6x. Dan kita akan gunakan rumus perubahan kecil. Okey. Kemudian kita masukkan dy per dx dan juga delta x tu Okey. Dalam konteks ini ingat kita akan gantikan nilai x ini dan gantikan x ini dengan x asal. Sebab di sini ada dua nilai x kan, satu x yang baru, satu x yang asal. Jadi dalam semua keadaan kita mesti gantikan x dengan x yang asal. Jadi kita ringkaskan maka dapatlah jawapan dia iaitu 19.8. Maksudnya di sini apabila nilai x itu berubah sebanyak 0.05, maka y akan berubah sebanyak 19.8. Itulah maksud dia. Okey juga, okey. Baik, seterusnya untuk soalan B, cari nilai hampir bagi y. Okey, kita kena tahu dulu formula ni, iaitu nilai hampir bagi y ialah y asal tambah dengan delta y. Jadi macam mana cara kita nak dapatkan nilai y asal? Y asal kita dapat dengan cara menggantikan nilai x itu dengan x asal, dan x asalnya ialah 6. Jadi gantikan x dengan 6 dan kita ringkaskan dapatlah 756. Ini adalah nilai y asal. Boleh setakat tu? Okey juga, boleh juga. Okey, nilai delta y kita dapat daripada soalan A tadi iaitu 19.8. Okey, jadi seterusnya untuk dapatkan nilai hampir bagi y, okey, dia akan sama dengan y asal tambah delta y. Dan y asalnya ialah 756 tambahkan dengan 19.8 dan akhirnya kita dapat 775.8. Itulah dia nilai hampir bagi y. Boleh soalan ni? Okey juga, okey. Okey seterusnya kita lihat contoh yang kedua diberi y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Cari peratus perubahan dalam y yang sepadan jika apabila x sama dengan 2 terdapat perubahan kecil dalam x sebanyak 3%. Faham tak soalan ni? Tak berapa faham lah itu. Okey, tak apa. Bila kita dah tunjukkan penyelesaian nanti Amir akan faham Okey daripada sini kita tengok maklumat di sini diberikan bahawa terdapat perubahan kecil dalam x sebanyak 3% apabila x sama dengan 2. Jadi maksudnya perubahan kecil dalam x itu ialah delta x, dan delta x ini merupakan 3% daripada 2 ni. Boleh? Okey juga. Baik. Kalau begitu 3% kita tulis sebagai 3/100 darab 2 dan akhirnya kita dapat 0.06. Jadi maksudnya di sini diberikan maklumat bahawa delta x sama dengan 0.06. Okey juga, okey. Daripada sini kita tahu bahawa nilai x asalnya 2 dan kita tahu x barunya ialah 2.06. Macam mana kita tahu x baru ni? Sebab kita tahu delta x ialah 0.06. Seterusnya kita akan gunakan rumus perubahan kecil untuk apa? Untuk dapatkan perubahan kecil dalam y ataupun delta y ni. Okey di sini kita perlukan terbitan pertamanya iaitu dy per dx maka kita dapatkan terbitan pertamanya di sinilah, jadi 4x tolak 3 Kemudian kita darabkan dengan delta x, kita dapat dah tadi 0.06.
Dan seterusnya kita akan gantikan nilai X ini dengan X asal iaitu 2 Okey, kita ringkaskan, akhirnya kita dapatlah delta Y ialah 0.3. Okey. Seterusnya kita nak dapatkan peratus perubahan kecil dalam Y. Macam mana nak dapatkan peratus perubahan kecil dalam Y ni? Rumusnya seperti ini. Delta Y dibahagikan dengan Y asal darab dengan 100. Jadi Y asal ni nak dapat macam mana? Y asal ni kita akan dapat apabila kita gantikan X dengan X asal lah. X asal dia kan 2 kan? Gantikan X dengan 2. Maka dapatlah 6. Jadi 6 ini merupakan nilai Y asal. Okey. Jadi di sini 0.3 iaitu delta Y bahagikan dengan Y asal dia 6. Darabkan dengan 100. Maka dapatlah 5%. Maka inilah jawapan dia. Macam mana? Okey, faham tak? Oh, okey cikgu, faham. Tadi tengok soalan tak berapa faham kan? Betul cikgu, dah tengok penyelesaian ni baru boleh faham cikgu. Okey, kita tengok satu lagi contoh di sini. Contoh yang ketiga, diberikan Y sama dengan 16 per X kuasa 2. Tentukan nilai hampir bagi 16 per 2.02 kuasa 2. Okey, kita tengok di sini apa yang diberikan di sini 16 per 2.02 kuasa 2 ni bentuk dia mirip yang diberikan di sini. Jadi maksudnya kat sini kita pertimbangkan nilai X tu lah. Di sini X ni lah 2.02 kan. Jadi kita pertimbangkan di sini X asalnya ialah 2. Okey, manakala X barunya ialah 2.02. Kita ambil X asal tu sebagai integer yang terdekat dengan 2.02 tu. Boleh tak cakap tu? Okey juga boleh. Okey, maka daripada sini kita dapat tahulah delta X ialah 2.02 tolak dengan 2 dapat 0.02. Okey. Seterusnya untuk dapatkan nilai hampir, macam mana kita kata tadilah, iaitu Y asal tambah dengan delta Y. Jadi apa dia nilai Y asal ni? Jadi Y asal ni ialah nilai Y apabila kita gantikan X dengan X yang asal. X asal dia 2 kan? Jadi di sini dapatlah 4. Maka nilai Y asalnya adalah 4. Boleh cakap tu? Okey cikgu, okey. Macam mana nampak pelik Itulah cikgu. Nampak kompleks sikit. Oh, iya ke kompleks. Relax relax. Tarik nafas sikit. Okey. Boleh teruskan Okey cikgu, teruskan cikgu. Okey, seterusnya kita perlu dapatkan perubahan kecil dalam Y. Jadi sini kita perlukan dy per dx. Okey, dan dy per dx ni ialah negatif 32 per x kuasa 3. Jadi macam mana kita dapat negatif 32 per x kuasa 3 ni? Okey, di sini keterangan dia. Okey, boleh ambil tengoklah secara detail di sini Okey, kemudian kita darabkan dengan 0.02 di sini. Okey, seterusnya nilai x ini perlu digantikan dengan nilai x yang asal ingat tu Okey, dalam apa jua keadaan gantikan x dengan x yang asal. Seterusnya kita ringkaskan, dapatlah delta y sama dengan negatif 0.08. Okey, seterusnya nilai hampir bagi y ialah y yang asal tambah dengan delta y asalnya ialah 4 dan delta y nya ialah negatif 0.08. Akhirnya dapatlah 3.92. Cikgu, tak boleh ke cikgu ambil kalkulator kita tekan dia terus? Betul juga idea tu betul cuba ambil tekan, dapat tak jawapan? Dapat juga cikgu. Dia macam ni yang kalkulator tu satu hal lah kan. Kalau sekadar untuk cari nilai hampir nak dapat jawapan tu, gunakan kalkulator tu memang dapat lah kan. Tapi dalam konteks ini kita nak cari nilai hampir itu menggunakan konsep pembezaan. Jadi kita kena tunjukkan lah macam ni langkah-langkah dia. Okey, boleh Okey juga, okey.
Okey meh, berdasarkan kepada perbincangan kita di sini kita akan buat satu kesimpulan berkaitan dengan masalah yang melibatkan perubahan kecil dan penghampiran ni. Okey, yang pertama, suatu perubahan kecil menggunakan simbol delta jadi kita gunakan contohnya delta Y, delta X, delta L, delta J, delta V, delta H dan sebagainya Okey, perkara yang kedua iaitu untuk mencari nilai perubahan kecil bagi Y, gunakan rumus perubahan kecil. Iaitu delta Y menghampiri dy per dx darab dengan delta x. Okey, yang ketiga, nilai hampir bagi Y, iaitu Y hampir sama dengan Y asal tambah dengan delta Y. Kemudian yang keempat, peratus perubahan kecil peratus perubahan kecil dalam X, rumusnya ialah delta X bahagi dengan X asal darab 100. Okey, yang kedua peratus perubahan kecil dalam Y sama dengan delta Y bahagi dengan Y asal darab 100. Dan yang terakhir perubahan kecil boleh bernilai positif atau negatif. Okey macam mana dengan aplikasi pembezaan ni okey ke tak okey? Okey tu okey juga cikgu, tapi agak tough sikit cikgu tapi tak apa cikgu, nanti lepas Amir buat latihan nanti Amir akan faham lah cikgu sepenuhnya. Okey, bagus. Okey kita akan berhenti di sini untuk pembelajaran kita kali ini. Dan untuk makluman Amir video ini merupakan video yang terakhir untuk bab yang kedua pembezaan. Dalam siri video yang seterusnya nanti kita akan belajar bab 3 iaitu pengamiran macam biasa kita harapkan kawan-kawan Amir semua subscribe supaya kita dapat kekuatan untuk buat video-video yang akan datang ni. Nak buat video ni bukan senang lah kami kan. Betul cikgu, memang kita mengharapkan sangat-sangat cikgu sokongan daripada kawan-kawan semua kan cikgu kan. Betul. Okey kita jumpa lagi dalam siri pembelajaran yang berikutnya. Okey. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.